أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini. Alhamdulillah kita dapat dipertemukan menerusi Facebook Live Masjid Kota Damansara. Saya Ustaz Syarizan Daud akan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita sama-sama dapat berhimpun dalam kuliah online kita kerana perintah kawalan pergerakan yang semakin meruncing di kawasan Selangor khususnya. Jadi kita tak dapat nak buat kuliah secara berdepan fizikal di masjid. Jadi kita doakanlah semoga Selangor dan juga semua negeri-negeri dalam Malaysia ini terus diberikan kesejahteraan dan keselamatan oleh Allah, dan Allah SWT mengangkat kembali makhluk yang bernama COVID-19 ini. Allah yang menjadikan, Allah berhak untuk mengambilnya sekelip mata, sebagaimana Allah menjadikannya sekelip mata. Iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi kita berharap dengan baca Yasin kita sampai istiqamah baca setiap malam, bila setiap kali sebut pada perkataan iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, mintalah tolong niatkan supaya Allah angkat COVID-19 ini secara drastik, secara tiba-tiba, sebagaimana Allah jadikan dia secara tiba-tiba kepada kita. Na'udzubillah min zalik. Harapnya kita terus selamat, dan kalaulah ada saudara mara, adik-beradik kita atau mungkin rakan-rakan yang kita kenal yang sekarang ni berada di pusat kuarantin atau ada dekat ward kecemasan dan sebagainya, kita doakan mereka diberikan kesembuhan dan kekuatan, ataupun jadikanlah musibah ini sebagai kafarah, penghapus dosa kita dan juga pengangkat darjat kita semua, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan sekalian, malam ini insya-Allah kita nak berbicara dalam tempoh setengah jam lebih ini sebelum masuknya waktu Isyak. Kita nak berbicara tentang tabiat orang-orang Yahudi menurut gambaran Al-Quran. Apa yang disebut dalam Al-Quran tentang tabiat orang Yahudi. Dalam beberapa hari yang lepas, saya ada buat sikit kronologi ataupun perbezaan dalam kuliah subuh antara Bani Israel, Bani Israel, Yahudi dan Zionis. Empat ni. Sebenarnya banyak perincian, cuma empat ni yang paling utama lah. Israel adalah nama gelaran kepada Nabi Yaqub AS. Isra bermaksud hamba, Il ataupun ilah iaitu Allah, iaitu hamba kepada Allah. Setengah pandangan mengatakan Isra itu bermaksud kekasih, Il adalah Allah, dan dia adalah nama ataupun nama gelaran kepada Nabi Yaqub AS. Israel itu adalah Nabi Yaqub. Bani Israel adalah keturunan 12 anak-anak Nabi Yaqub AS yang terkenal, iaitu Nabi Yusuf, Bunyamin, dan juga yang terkenal yang ketiga adalah Yahuda ataupun Yahuza, yang merupakan ketua dalam 10 orang yang tak baik di kalangan anak beranak Nabi Yaqub itu. Yahuda inilah antara yang menjadi ketuanya kepada kezaliman kepada Nabi Yusuf AS. Okey, itu Bani Israel, ya, maknanya keturunan daripada Nabi Yaqub itu, daripada Yahuda itulah akhirnya timbulnya
keturunan Yahudi yang ada hari ini, dan setengah mengatakan adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yahudi itu keturunan dari Bani Israel, itu adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim, iaitu menerusi anaknya Ishak. Setelah lahirnya Ismail, ada seorang lagi anak yang bernama Ishak. Daripada keturunan Ishak itulah lahirnya juga bangsa yang dipanggil sebagai Yahudi. Itu Bani Israel. Okay. Yang ketiga iaitu Yahudi. Yahudi ni siapa? Dalam gambaran dalam Al-Quran, bila sebut Yahudi adalah apabila Allah SWT cerita pasal Bani Israel yang beriman, yang mengikuti para Nabi dan Rasul, Allah akan gelarkan Bani Israel. Tetapi apabila Allah menceritakan kemurkaan, bila mana Allah menceritakan keengganan ataupun keengkaran Bani Israel, maka Allah akan gunakan perkataan Yahudi. Ini insyaAllah kita akan cerita detailnya menerusi ayat-ayat yang kita akan jumpa selepas ini insyaAllah. Dan terakhir adalah Zionis. Zionis bermaksud adalah satu ideologi politik yang diasaskan oleh orang Yahudi, yang mana tujuan mereka adalah untuk membawa sesiapa saja orang Yahudi ke dalam bumi Palestin yang dikatakan itu adalah tanah yang dijanjikan untuk mereka. Jadi mereka secara ideologi politik ini, maka mereka akan menghina atau menghalau sesiapa saja yang bukan Yahudi. Dan mereka akan mengiktiraf sesiapa saja yang Yahudi, asalkan mak bapa ataupun salah seorang mereka Yahudi, maka automatik anaknya akan jadi Yahudi. Maka sedangkan perkara itu bercanggah dengan sifat Bani Israel yang sebenar. Jadi itu perbezaan antara empat kelompok ini secara ringkas. Pada malam ni insya-Allah kita nak pergi detail tentang tabiat orang Yahudi menurut Al-Quran. Apa yang Allah cerita gambaran tentang orang Yahudi ini? Yang pertama, orang Yahudi ni sifat atau tabiat mereka adalah mereka mudah terjerumus ke dalam kekufuran. Walaupun nikmat depan mata, walaupun ada kebaikan, kebenaran, kebaikan dan sebagainya, mereka tetap memilih untuk menjadi kufur. Allah sebut dalam surah Al-A'raf ayat 148. Kalau kita boleh buat nota, tulis dekat bawah tu satu-satu. Kalau tak dapat tulis ayat pun, just tulis tajuk dia. Tabiat yang pertama iaitu mudah terjerumus ke dalam kekufuran. Siapa yang rajin minta tolong tulis. Nombor satu, mudah terjerumus ke dalam kekufuran. Ini tabiat nombor satu. Referensnya adalah ayat 148 surah Al-A'raf. Allah berfirman, A'udzubillah minasyaitanir rajim. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِّيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ. Surah Al-A'raf ayat 148. Al-A'raf adalah surah yang ketujuh dalam Al-Quran daripada 114 surah. Allah kata sesudah keberangkatan Nabi Musa ke Gunung Tur Sina, maka kaum Nabi Musa, kaum ni di kalangan Bani Israel ni, kaum Nabi Musa membuat barang-barang perhiasan mereka, dan akhirnya mereka kumpulkan barang-barang perhiasan, dan akhirnya mereka menjadikan patung anak lembu yang bertubuh jasadan lahu khuar, dan boleh keluar suara pula, dan didengari suara itu. Maka Allah berfirman, apakah mereka tidak memikirkan bahawa patung itu tidak dapat berkata-kata dengan mereka dan tidak dapat juga menunjukkan jalan kepada mereka? Mereka menjadikan patung itu ataupun patung anak lembu al-ijla itu sebagai berhala yang disembah, dan sememangnya mereka adalah orang-orang yang melakukan kezaliman. Sesedari, kalau kita ingat cerita ni, Ibnu Katsir mentafsirkan ayat ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Bayangkan Bani Israel yang dulunya hidup dalam kegelapan dekat Mesir. Zaman mereka dihina, diseksa oleh bangsa Kipti, oleh Firaun dan juga sekutunya. Akhirnya Bani Israel itu dimuliakan dengan kelahiran ataupun kedatangan Nabi Musa yang dilantik menjadi Nabi. Akhirnya Bani Israel hidup dengan penuh kejayaan dekat Mesir. Dan bayangkan mereka dapat nikmat satu persatu, dan akhirnya mereka dapat Taurat, mereka dapat Nabi Musa, mereka tak ada makanan, mereka dapat makanan, mereka dapat manna wa salwa, mereka ketika sampai ke kawasan Laut Merah, mereka nak melintasi laut, Allah belahkan laut untuk mereka dan mereka diselamatkan. Firaun mati depan mata. Pelbagai nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Yang sebagai contoh Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, ya Bani Israel uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ingat nikmat yang aku beri kepada kamu terlalu banyak. Wa anni faddaltukum 'alal alamin, dan aku telah berikan banyak kelebihan kepada kamu dan juga untuk nenek moyang kamu daripada sekalian alam. Maksudnya nikmat Bani Israel terlalu banyak. Tetapi apa yang berlaku bila mereka melepasi Laut Merah setelah peristiwa laut terbelah tu, dan akhirnya apa yang berlaku kepada mereka adalah
bila mana Nabi Musa meninggalkan Bani Israel. Nabi Musa naik Bukit Tur Sina 40 hari, 40 malam. Bani Israel menyembah patung anak lembu. Bayangkan mereka dulu zaman gelap. Mereka masuk zaman yang ada cahaya, iaitu zaman mereka beriman kepada Nabi Musa. Mereka susah ketika diseksa oleh Firaun dan sekutunya. Dan akhirnya mereka menjadi senang dengan mengikut ajaran Nabi Musa AS. Tapi dengan semata-mata Nabi Musa meninggalkan mereka 40 hari, dalam keadaan mereka masih ada Nabi yang lain yang bernama Harun AS. Tapi mereka memilih kekufuran. Jadi ini yang berlaku kepada Yahudi ataupun Bani Israel. Dan saya gelarkan Yahudi kerana bila cerita pasal keengkaran, keengganan keimanan, maka kita istilahkan mereka dengan Yahudi. Dan ini juga yang teknik istilah yang Allah gunakan dalam Al-Quran apabila cerita pasal sejarah Bani Israel dan apabila cerita pasal keengganan, keengkaran, kemurkaan terhadap Yahudi, laknat kepada Yahudi, laknat kepada Bani Israel, maka Allah akan tukar perkataan Bani Israel kepada Yahudi. Jadi samalah juga kita malam ni, kita cerita pasal Bani Israel, tetapi apabila cerita pasal keburukan Bani Israel, maka kita akan sebut dengan istilah mereka bukan Bani Israel, kita sebut mereka sebagai Yahudi. Jadi cerita pasal Bani Israel yang ramai ini, mereka dah diberikan nikmat yang pelbagai, malah Firaun mati depan mata. Bayangkan orang yang begitu zalim kepada mereka satu zaman dulu, tiba-tiba boleh mati depan mata. Tentera-tentera yang ramai mati depan mata. Mereka ditenggelamkan dalam laut yang sangat dalam. Wa iz farakna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dalam surah Al-Baqarah Allah sebut apa? Ketika kami belahkan laut. Wa iz farakna bikumul bahra, kami belahkan laut untuk kamu wahai Bani Israel. Wa anjaynakum, dan kami berikan kamu kejayaan, kami lepaskan kamu untuk melintasi laut itu. Wa aghraqna ala fir'aun, dan kami tenggelamkan Firaun dan sekutunya. Wa antum tanzurun, dan kamu tengok depan mata. Maknanya nikmat dia orang banyak, Bani Israel. Tapi bayangkan Yahudi ini, dia nikmat macam mana sekalipun, dia tetap memilih kekufuran dan akhirnya mereka beriman. Dengan tak adanya Nabi Musa, sedangkan Nabi Harun masih ada, Nabi Musa meninggalkan Bani Israel selama 40 hari 40 malam saja untuk menerima kitab Taurat. Dan mereka tahu Nabi Musa pergi itu beruzlah, bertahanus untuk berjumpa dengan Allah. Mereka tahu benda tu. Tapi mereka akhirnya menyembah patung anak lembu. So kisahnya panjang. Ada seorang lelaki di kalangan Bani Israel yang bernama Musa As-Samiri. Kisahnya panjang dalam surah Taha, ada cerita dalam surah Al-A'raf juga ada cerita pasal Musa As-Samiri. Dia akhirnya dia dilaknat oleh Nabi Musa, dilaknat oleh Allah SWT sebab dia yang mengetuai Bani Israel ataupun Yahudi untuk mencipta sejenis patung yang diperbuat daripada perhiasan-perhiasan mereka dan menjadi Al-Ijlah, iaitu patung anak lembu. Ini yang ketika Nabi Musa turun daripada Bukit Tur Sina, bila tengok kaumnya menyembah patung anak lembu, maka Nabi Musa kata apa? Wa iz qala Musa liqaumi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Tengok bila Nabi Musa turun daripada Bukit Tur Sina, dalam keadaan dia membawa loh-loh Taurat tu, kepingan-kepingan yang tertulis 10 Commandment, arahan-arahan Allah menerusi Taurat. Tiba-tiba tengok kaumnya yang beriman daripada Nabi Musa, yang melintas laut, yang tak ada makanan dapat mana salwa, yang tak ada air, akhirnya Nabi Musa boleh ketuk batu, keluar 12 mata air. Tiba-tiba mereka boleh kufur macam tu saja. Ini tabiat orang-orang Yahudi yang disebut dalam Al-Quran. Nombor 1, mereka mudah untuk terjerumus ke dalam kekufuran. Walaupun pintu keimanan banyak, walaupun nikmat kepada mereka sangat banyak, akhirnya mereka memilih untuk menyembah patung anak lembu. Akhirnya Musa tengok, Nabi Musa kata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, ya qaumi innakum zalamtu anfusakum, wahai kaumku, kamu telah menzalimi diri kamu dengan menyembah Al-Ijlah, iaitu patung anak lembu yang kamu buat ni. Fatubu ila bari'ikum, bertaubatlah kepada Tuhan kamu. Faktulu anfusakum. Cara taubat Bani Israel pada masa itu adalah faktulu anfusakum. Allah perintahkan Nabi Musa supaya Nabi Musa bagi tahu kepada Bani Israel ataupun kepada Yahudi yang engkar ini, faktulu anfusakum, bunuh diri kamu. Ini cara bertaubat. Bunuh diri. Mana yang jahat-jahat yang pelik-pelik ini sebenarnya kena bunuh saja. Ini mungkin salah satu hikmah kenapa syariat zaman Nabi Musa dulu, Bani Israel yang engkar, Bani Israel yang degil, Bani Israel yang mengundang murka ini, mereka itu patut dibunuh. Taubat mereka dengan cara bunuh. Sebab malah syariat mereka pada zaman itu, fakturu anfusakum, bunuh diri kamu. Dan disebut dalam tafsir Ibn Katsir, mereka akhirnya Allah datangkan satu kabut, iaitu kabut ni satu awan yang sangat gelap. Jadi mereka memegang senjata
Orang yang tak menyembah patung anak lembu, memegang senjata yang tajam, dan akhirnya mereka akan lalu dekat kawasan orang yang menyembah patung anak lembu ni dalam keadaan tak kenal siapa yang bunuh mereka. Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum. Inilah sebaik-baik taubat di sisi Tuhan mereka. So nak katanya mereka menyembah patung anak lembu, mereka memilih kekufuran dan hukumnya adalah hukum bunuh dan mereka kena berbunuhan sesama mereka. Itu syariat yang ada pada zaman Nabi Musa AS. Adapun zaman kita hari ini, buatlah dosa besar mana pun, bertaubat kepada Allah bukan dengan cara bunuh diri. Bertaubat kepada Allah dengan cara taubatan nasuha, iaitu kita mohon ampun kepada Allah. Yang kedua, kita merasa jijik dengan dosa yang kita buat. Yang ketiga, kita berazam untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Yang keempat, kita memulakan hak-hak manusia jika dosa itu ada kaitan dengan manusia. Kita kembalikan balik hak yang kita ambil terhadap manusia tersebut. Ini taubat yang paling mudah yang ada pada zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak perlu bunuh diri sebagaimana yang pernah berlaku kepada Yahudi ataupun Bani Israel yang engkar kepada Allah, maka Allah perintahkan mereka untuk bunuh diri mereka sebagai tanda taubat mereka di sisi Allah. Faqtulu anfusakum. Ini disebut dalam suratul Baqarah. Itu tabiat yang pertama orang Yahudi, mereka mudah untuk terjerumus ke dalam kekufuran. Itu nombor 1, suratul A'raf, surah yang ke-7 ayat 148. Tabiat yang kedua orang Yahudi, iaitu angkuh dan sombong terhadap perintah Nabi Musa supaya bertaubat kepada Allah. Nak beriman pun susah, nak bertaubat pun susah. Ini orang-orang Yahudi ataupun Bani Israel. Walaupun nikmat banyak, sekali lagi, walaupun nikmat mereka depan mata, mukjizat depan mata, pelbagai kepayahan, Allah beri kemudahan kepada mereka, tapi mereka ni angkuh dan sombong terhadap perintah Nabi Musa yang suruh beriman dan juga suruh bertaubat. Buktinya dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua dalam Al-Quran, ayat yang ke-55, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kamu, wahai Bani Israel, berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepada kamu sebelum kami melihat Allah dengan terang, depan mata, dengan nyata mata kepala kami. Maka Allah kata apa? فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Akibat permintaan mereka yang angkuh dan sombong tadi, tak nak beriman. Mana tak nak beriman dengan kamu, wahai Musa, selagi kami tak dapat tengok Allah depan mata. Sebab selama ni kami nampak engkau, wahai Musa, bercakap dengan Allah. Kami nampak engkau bercakap. Tapi kami tak akan beriman dengan engkau selagi kami tak dapat tengok Allah depan mata. Apa akibatnya bagi orang angkuh dan sombong ini? Allah pun sebut dalam hujung ayat 55, فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Kerana itu, maka kamu, wahai Bani Israel, disambar dengan petir, sedangkan kamu semua melihatnya. Mati, tuan-tuan, Bani Israel mati. Sebab mereka angkuh dan sombong, tak nak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak nak tengok Allah depan mata. Tuan-tuan, jangan main-main. Nabi Musa sendiri pernah meminta kepada Allah untuk nak tengok Allah. Sebab Nabi Musa ni antara mukjizatnya adalah dia boleh bercakap secara langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa ni boleh bercakap dengan Allah, Allah reply dan dia seorang dengar dan dia boleh reply balik kepada Allah. Satu hari dalam surah Al-A'raf, Allah berfirman ketika mana Nabi Musa pernah meminta kepada Allah untuk melihat Allah. Rabbi arini unzur ilaik. Disebut dalam surah Al-A'raf, wahai Tuhan, tunjukkan zatmu kepadaku untuk aku tengok kamu, untuk aku melihat kamu. Rabbi arini unzur ilaik. Allah jawab apa? Qala lan tarani. Wahai Musa, kamu tak akan dapat tengok aku. Walakin zur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kamu tak dapat tengok aku, wahai Musa. Walaupun Nabi Musa ni mukjizatnya, dia kuat, boleh bercakap dengan Allah dan dia adalah seorang nabi, gagah, hubungannya sangat baik dengan Allah. Tapi Allah kata apa? Wahai Musa, kamu tak dapat. Walakin lan tarani, kamu tak boleh tengok aku. Walakin zur ilal jabal, tapi kamu, kalau kamu nak tengok aku, kamu tengok dekat bukit sebelah kamu. Fa in istaqarru makanah, kalau bukit itu kekal, stay, kekal kukuh dekat kedudukan dia, fasawfa tarani, nescaya kamu boleh melihat aku, kata Allah. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Allah sebut ketika mana kami zahirkan zat kami, ketika Allah menzahirkan zatnya pada bukit di sebelah Nabi Musa itu, ja'alahu dakka, bukit itu hancur lebur. Fakhar ja'alahu dakka,
wa kharra Musa sa'iqa, dan Nabi Musa terus jatuh pengsan. Tuan-tuan, Nabi Musa pun pernah hendak melihat Allah, tapi akhirnya Nabi Musa pengsan. Malah bukit, ketika Allah menzahirkan zatnya, bukit jadi hancur, tuan-tuan. Bukit di Tur Sina ni besar-besar, tuan-tuan. Besar dia lebih tinggi daripada batu cave tu. Saya ingat dalam, apa yang boleh bayang batu cave, saya rasa adalah lebih kurang dalam 10 kali tinggi batu cave tu. Saya pernah mendaki Bukit Tur Sina lebih kurang 3 jam pendakian. 2 jam menaiki unta. Unta boleh panjat Bukit Tur Sina tu, kita naik unta. Naik pula pada waktu malam. Kemudiannya sejam yang terakhir, maknanya lebih kurang 3/4 suku yang terakhir perjalanan nak menaiki puncak Bukit Tur Sina tu, unta dah tak boleh naik dah sebab jalan berbatu yang sangat sempit. Jadi unta stay kawasan tu, unta turun balik, ataupun unta stay situ, nanti masa kita turun pagi esok, unta tu akan bawa kita balik turun. 3 jam lebih 3 jam naik Bukit Tur Sina. Tinggi, tuan-tuan. Saya lupa ketinggian dia, saya lupa lah. Saya naik bukan berapa kali. Tuan-tuan boleh google lah ketinggian Bukit Tur Sina. Tak silap saya, Allahu alam, saya lupa dah, lama dah tinggal Mesir. Dan tapi bayangkan bukit yang begitu besar hancur ketika Allah zahirkan zat. Apa yang berlaku kepada Bani Israel? Mereka tak nak beriman kepada Musa sampai mereka dapat tengok Allah. Tengok ni, angkuh dan sombong Bani Israel ataupun orang Yahudi ni. Lan nu'mina laka hatta narallaha jarah, wahai Musa, kami tak akan beriman kepadamu sehingga kami melihat Allah depan mata. Tuan-tuan, kita ni mulianya kita jadi umat Nabi Muhammad. Jangankan tak tengok Allah, Nabi pun kita tak tengok, tapi kita boleh beriman kepada Nabi SAW. Betapa lembutnya hati kita, maka gunakanlah kelembutan hati ini untuk terus beriman kepada Allah, untuk bertakwa kepada Allah. Rasulullah pun kita tak pernah tengok, apatah lagi nak tengok Allah, tuan-tuan. Bani Israel ni, Rasul depan mata ni, Nabi Musa depan mata. Oh, dia tak nak beriman dengan Nabi Musa. Dia nak tengok Allah depan mata baru dia beriman. Tengok, tuan-tuan. Angkuh tak angkuh. Ini memang perangai orang-orang kafir, memang begini, tuan-tuan. Bila mana Rasulullah SAW sendiri, malah Nabi Musa, malah Nabi-Nabi yang lain, semuanya bila mengaku jadi Nabi, semua minta bukti, mukjizat. Datangkan mukjizat, datangkan malaikat, datangkan apa semua bukti yang kau ini adalah Rasul. Tapi bila semua Rasul-Rasul mendatangkan bukti, apa yang berlaku kepada orang yang engkar, orang yang kafir? Mereka akan kata, oh ini ahli sihir, oh ini penipu, ini orang gila dan sebagainya. Tak nak terima juga. Tuan-tuan, ini sifat orang yang angkuh dan sombong, minta macam-macam. Tapi bila bagi, dia tolak juga. Sama juga hari ini, tuan-tuan, na'udzubillah min zalik, kita jangan angkuh dan sombong dalam melaksanakan apa-apa arahan Allah. Kadang-kadang bila ustaz-ustaz datang, bagi apa-apa syarahan dan sebagainya, bagi apa-apa amalan, sikit-sikit minta dalil. Dalil ada dalil. Ni ustaz cakap macam ni, ada dalil tak? Ni kalau bagi dalil kah, belum tentu juga dia amal. Ini kadang-kadang ada orang yang angkuh dan sombong. Kita jangan terlibat sebagaimana angkuh dan sombongnya Bani Israel ataupun orang-orang Yahudi. Sikit-sikit nak minta bukti, sikit-sikit nak tengok dulu dan sebagainya baru nak beriman. Ini angkara orang angkuh. Sebab orang yang beriman, orang bertakwa, allazina yu'minuna bil ghaib, disebut dalam surah Al-Baqarah ayat yang ketiga. Antara sifat orang bertakwa adalah orang-orang yang percaya dan beriman dengan yakin kepada perkara gaib. Perkara maksudnya benda yang dia tak nampak pun dia boleh percaya. Dan itu disebut dalam surah Al-Baqarah 55. Tabiat orang Bani Israel ataupun orang Yahudi ini ialah mereka angkuh dan sombong terhadap perintah Allah dan juga perintah Nabi Musa alaihissalam. Malah disebut dalam tafsir Ibn Kathir, selepas berlakunya apa yang kita sebut tadi, bila mana Bani Israel dah menyembah patung anak lembu, akhirnya berlaku proses taubat dengan cara membunuh diri. Kan yang kita cerita tadi, faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum. Jadi Nabi Musa beritahu, okay, siapa yang menyembah patung anak lembu, kamu duduk satu tempat. Siapa yang tak menyembah duduk satu tempat. Okey, yang tak menyembah ni bawa alat-alat tajam, pisau-pisau atau apa-apa alatan yang tajam. Allah datangkan satu ribut ataupun kabut yang sangat gelap, akhirnya tak nampak orang ni. Akhirnya mereka bertembung, akhirnya yang bawa alatan tajam tu membunuh orang-orang yang itulah yang menyembah patung anak lembu tu. So siapa yang mati dikira bertaubat, yang hidup itu dikira bertaubat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma lepas proses itu, Nabi Musa memilih 70 orang di kalangan yang terbaik di kalangan Bani Israel ini. Nabi Musa ajak dia untuk naik ke Bukit Tur Sina untuk minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Cerita ni panjang lah, tuan-tuan. Kita pun tak nak lama-lama sangat sebenarnya malam ni. Cuma dah halalan kita cerita ni, kan, kita tengok bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi Musa, wahai Musa, pilih 70 orang di kalangan Bani Israel
naik pula atas Bukit Tur Sina untuk minta ampun kepada Allah. Tuan-tuan, ceritanya mereka naik ke Bukit Tur Sina, dalam tafsir Ibn Katsir ada sebut benda ni, dalam kisah Surah Anbiya pun ada sebut kisah ni. Bila mana mereka naik atas Bukit Tur Sina, mereka bersujud di atas bukit, atas puncak bukit mereka bersujud. Ketika itu mereka mendengar suara Nabi Musa. Ketika itu mereka mendengar suara Nabi Musa yang sedang bercakap dengan Allah. Mereka tak dengar suara Allah. Macam kita lah kan. Kita dengar ada orang tengah bercakap dalam telefon. Kita tak dengar suara seorang lagi yang dekat jauh tu. Yang kita dengar suara dia seorang-seorang. Jadi begitu yang berlaku kepada Nabi Musa. Nabi Musa bercakap dengan Allah. Bani Israel yang 70 orang ni tengah sujud, tengah minta ampun kepada, tengah nak minta taubat kepada Allah sebab kes dan menyembah bertuan anak lembu ni. Tengah mereka sujud, bila mereka dengar nama Allah, Nabi Musa sedang bercakap dengan Allah, apa yang berlaku kepada 70 orang ni? Wa izqultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Wahai Musa, kami tak nak bertaubat, kami tak nak beriman, kami tak nak minta ampun kecuali kami nak tengok Allah ni yang kau tengah bercakap dengan Allah ni, kami nak tengok Allah dulu. Ada setengah riwayat kata ketika mereka sujud tu mereka angkat kepala sikit. Angkat kepala sambil macam mengintai Nabi Musa tengah buat apa ni. Sebab mereka dengar suara. Jadi mereka tengah sujud, 70 orang ni dia angkat kepala sikit, dia tengok Nabi Musa, kokoklah dia nampak Allah. Macam tu tuan-tuan. Sebab tu wallahu a'lam, ketika saya buat dokumentari ayat riwayat dulu di TV Al-Hijrah, berapa tahun dulu lebih kurang tahun 2012, 2012 macam tu, saya pernah sampai ke Wailing Wall ataupun Western Wall yang tebing dinding sebelah kanan Masjid Al-Aqsa ni. Kalau kita menghadap Masjid Al-Aqsa, kubah Masjid Al-Aqsa, belakang dia kan, kita akan nampak sebelah kanan Masjid Al-Aqsa itu adalah dipanggil Wailing Wall ataupun dinding ratapan, ataupun disebut juga sebagai Western Wall, tebing barat. So belah tebing barat Western Wall ini tempat orang Yahudi hari ini mereka tulis ataupun mereka membaca kitab Talmud, iaitu kitab Taurat yang telah mereka ubah, ataupun mereka akan tulis beberapa doa-doa mereka akan selit celah-celah dinding itu. Tuan tengoklah Presiden Amerika buat siapa-siapa, orang-orang tokoh-tokoh besar dunia ni kalau pergi sana mereka akan selit doa mereka akan selit celah-celah Western Wall tu kan. Dikatakan ketika saya buat dokumentari tu tuan-tuan, memang ada di kalangan orang Yahudi ni ketika dia membaca kitab Talmud sambil dia duduk goyang kepala menghadap dinding tu, ada ketikanya beberapa chapter tertentu mereka akan baca dalam keadaan macam ni matanya. Sambil dia baca tu dia akan macam ni, macam mengintai sikit, sebelah tertutup, sebelah terbuka. Macam kita sujud, tiba kita angkat kepala, kita macam nak mengintai. Ada yang kata wallahu a'lam, ya, ada yang mengatakan bahawa itulah yang berlaku kepada Bani Israel 70 orang tu, ketika mana Nabi Musa perintahkan mereka minta ampun, bertaubat kepada Allah, tengah mereka sujud, mereka dengar Nabi Musa sedang bercakap dengan Allah, mereka angkat kepala, wahai Musa, kami tak nak beriman, kami tak nak bertaubat, kecuali kami nak tengok Allah depan mata. Hatta narallaha jahrah. Sebab permintaan yang angkuh dan sombong macam tu, akhirnya Allah balas kepada mereka, fa'akhazatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Maka akhirnya Allah sambar mereka dengan petir dalam keadaan mereka nampak depan mata dan mereka mati, tuan-tuan. Tuan-tuan, kalaulah kita boleh baca ayat ni, kita baca dalam solat kita atau kita jadikan zikir. Sebab kita nak perkataan fa'akhazatkumus sa'iqah ketika perang di Palestin sekarang ni. Harapnya Allah hantar petir, tuan-tuan. Tuan-tuan, Hamas dah berapa kali dah diceritakan ketika perang, tuan-tuan. Begitu juga peperangan di Chechen dulu di Bosnia. Begitu juga peperangan mana lagi. Banyak, tuan-tuan, tentera Islam ini dibantu oleh malaikat. Banyak. Ada orang kafir yang tengah menembak kat bawah ni, nampak orang Islam, tiba-tiba mereka tembak ke atas sebab mereka nampak macam ada makhluk-makhluk putih datang daripada atas. Tuan-tuan, kita harap kali ni Allah hantar tentera apa, tuan-tuan? Allah hantar petir pula. Fa'akhadhatkumus sa'iqatu. Sebab keangkuhan dan kesombongan mereka ini, harapnya sebagaimana Allah pernah menghantar petir, mereka disambar petir sebab angkuh dulu. Harapnya Allah sambarlah juga mereka petir, tuan-tuan. Nuklear yang mereka belum guna itu, harapnya nuklear itu membakar dan meleburkan diri mereka sendiri. Dan kita harap Allah hantar petir dan boleh mengalahkan Iron Dome, mereka boleh mengalahkan semua anti-craft punya teknologi dan sebagainya. Kita harap Allah yang boleh menghapuskan mereka dengan bantuan tentera-tentera Allah dan juga dengan as-sa'iqah, petir-petir yang Allah pernah sambar mereka satu masa dulu ketika keangkuhan dan keengganan mereka untuk beriman dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu tabiat yang kedua, angkuh dan sombong terhadap perintah Nabi Musa dan juga perintah Allah. Maka Allah bagi mereka petir dan mereka mati, tuan-tuan. Tapi nak ceritanya, tuan-tuan, walaupun dia mati, Allah tetap bagi nikmat pada Bani Israel. Nabi Musa minta dengan Allah, ya Allah, kalau kau matikan 70 orang ini, aku tidak ada dah kaum aku yang terbaik. Inilah yang ada. Akhirnya Allah hidupkan. Summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian kami hidupkan balik mereka sesudah kami matikan mereka. Tuan-tuan tengok, Bani Israel ini banyak nikmat. Sebab tu kita kata orang Israel hari ni, Yahudi yang ada hari ni, nikmat mereka sangat banyak, tuan-tuan. Intelektual mereka, ekonomi mereka, pemikiran mereka, supporter mereka sangat kuat. Nikmat mereka banyak. Tapi Tuhan bagi mereka nikmat yang banyak ini untuk istidraj, untuk menambah kekufuran dan kekafiran mereka. Na'udzubillah min zalik. Harapnya kita diberi nikmat oleh Allah, tak jadi sebagaimana Bani Israel, tak jadi macam Yahudi yang semakin angkuh dan sombong dengan nikmat yang banyak. Yang ketiga, tuan-tuan, antara sifat ataupun tabiat orang Yahudi yang disebut dalam Al-Quran, iaitu tidak bersyukur kepada nikmat kurniaan Allah SWT. Mereka ni bukan kaum yang bersyukur. Buktinya disebut dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-61. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min bakliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Ayat ini panjang. Ayat itu panjang. Ayat itu lebih kurang 3/4 surah. Ni bukti mereka ni tak bersyukur. Tak bersyukur ni berarti dah dapat macam-macam tapi nak benda yang lain lagi. Dalam keadaan benda yang dia nak tu benda yang lagi teruk ataupun lagi rendah kualiti berbanding apa yang dia dah dapat. Na'udzubillah, kadang-kadang tabiat macam ni ada kepada kita, na'udzubillah. Kita dah ada macam-macam. Tapi kita sibuk untuk nak benda yang kita expect lebih. Kadang-kadang apa yang kita nak itu lebih teruk daripada apa yang kita dah dapat sekarang. Disebut dalam ayat ini, ayat yang ke-61 ni. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Bani Israel, kepada Nabi Musa, wahai Musa, kami tidak dapat bersabar, kami dah jemu dah dengan makan manna wa salwa ni. Kalau kita ingat cerita Bani Israel, mereka tak ada makanan. Lepas mereka melintasi Laut Merah, peristiwa Laut Terbelah tu, Firaun mati, dan akhirnya mereka semua bebas nak masuk on the way, nak masuk ke Palestin ni daripada Mesir. Sebab mereka tak disukai di Mesir oleh bangsa Kipti. Firaun pun memang benci dengan bangsa Kipti, Firaun benci dengan Bani Israel, tambah pula benci dengan Nabi Musa sendiri. Memang akhirnya akhirnya mereka semua nak dibunuh. Akhirnya Allah perintahkan Nabi Musa dengan Bani Israel untuk balik ke Palestin, tanah asal mereka. Bani Israel, bukan Israel sekarang. Bani Israel tu memang mereka berasal daripada Palestin. Kerana Nabi Yaqub berasal daripada Palestin. Nabi Yaqub makamnya di Hebron, di Palestin sekarang ni. Tuan-tuan sekalian, bila mana mereka duduk dekat satu kawasan, lepas lintas Laut Merah, mereka lalu kawasan Sahara, kawasan Bukit Bukau dan juga padang pasir yang tak ada sumber makanan. Air pun tak ada, apatah lagi pokok-pokok pun tak ada. Yang ada gunung batu dengan pasir saja, tuan-tuan. Dipanggil Semenanjung Sinai. Dah berapa kali dah saya bawa trip jemaah kita pergi ke kawasan sana. Memang kita tunjuk semua kronologi peristiwa-peristiwa ni. Memang tak ada apa-apa. Kawasan yang tandus, kawasan yang kontang, tuan-tuan. Akhirnya apa yang berlaku? Bila mereka lapar, Allah beri nikmat kepada mereka. Apa dia? Wazalna alaikumul ghamam wa anzalna alaikumul manna wassalwa, dalam surah Al-Baqarah. Mereka duduk kawasan panas, Allah payungi mereka dengan awan yang memayungi mereka masa mereka berjalan. Bani Israel tengok nikmat banyak. Tak ada makanan. Wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Allah turunkan manna, sejenis makanan ataupun sejenis minuman yang berwarna putih yang turun pada waktu pagi. Dia boleh jadi minuman, boleh jadi makanan. Al-manna namanya. Kemudian as-salwa pula, sejenis haiwan, itu sejenis burung as-salwa, burung yang kecil. Ada yang kata macam burung puyuh dan sebagainya, lebih kurang macam burung puyuh. Mereka dapat makanan, mereka dapat sejenis minuman atau boleh jadi juga makanan yang dipanggil al-manna itu, yang cukup berkhasiat. Dia bukan sekadar makanan, malah dia tinggi kandungan khasiatnya. Malah orang buat kajian, al-manna itu dia punya prebiotiknya, kandungan prebiotiknya sangat bagus, sangat tinggi. Akhirnya tu yang Sudan, dia jumpa sejenis pokok akasia yang duduk dekat Kordofan, dekat selatan Sudan. Saya pernah sampai ke kawasan Kordofan tu. Ada banyak pokok akasia dalam dunia ni. Cuma ada pokok akasia Senegal ini dipercayai oleh orang Sudan, inilah al-manna. Mereka tawarih getah pokok tu, keluar sejenis cecair.
Cecair itu keluar pada waktu pagi, mereka tauhid pagi, petang atau esok mereka akan ambil, dia dah jadi batu, dia jadi keras macam batu. Hari ni mereka proses, mereka jadikan serbuk, so serbuk tu akhirnya jadi prebiotik hari ni. Tinggi tuan-tuan. Saya jumpa doktor-doktor yang buat benda kajian ni, dia punya kandungan prebiotik. Prebiotik ni adalah makanan untuk bakteria baik. Probiotik adalah bakteria dalam badan kita. Badan kita perlu ada bakteria. So bakteria ni perlukan makanan. Makanan ni dipanggil prebiotik. So bila mana bakteria tu sihat, maka dia akan tahu macam mana nak jalankan tugasnya dalam kita punya struktur badan kita. Itu kata doktor-doktor lah. So saya pernah terlibat dengan dia orang dalam buat kajian almana ataupun prebiotik ni. Kandungannya lebih tinggi. Prebiotik lebih tinggi daripada sayuran, lebih tinggi daripada buah-buahan, lebih tinggi prebiotik daripada susu ibu. Semuanya ada, susu ada prebiotik, sayur ada prebiotik, buah-buahan ada prebiotik. Tapi dalam kandungan akasia senegal itu prebiotiknya lebih tinggi. Sebab tu siapa yang boleh makan almana ataupun dipanggil gam Arab tu, gam Arabik tu, dipercayai wallahu a'lam, dipercayai oleh orang Sudan dan juga beberapa tokoh-tokoh perubatan. Itu adalah almana yang pernah dimakan oleh Bani Israel. Bayangkan ini kualiti hebat ni. Tapi bayangkan mereka dapat almana, mereka dapat asalwa. Mereka makan pagi, mereka makan petang, mereka sihat tuan-tuan. Duduk dekat kawasan padang pasir macam tu mereka sihat. Dapat makanan yang berkhasiat. Tapi tengok apa yang berlaku orang yang tak bersyukur ni. Sebab tabiat orang Yahudi atau tabiat orang Bani Israel ni tidak bersyukur kepada nikmat kurniaan Allah. Akhirnya dia nak minta benda yang low quality daripada apa yang dia dah dapat. Tengok ayat dia, ya Musa, lan nasbira ala ta'ami wahid. Wahai Musa, kami boring lah. Lan nasbir, kami dah tak sabar. Kami dah jemu dah. Asyik makan mana, asyik makan salwa. Asyik makan mana, salwa. Muka pun dah macam burung dah ni. Contoh macam tu lah. Fada'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min bakliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Wahai Musa, mintalah kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhanmu. Tengok ni, tengok Bani Israel ni. Dia bukan sekadar tak bersyukur, malah angkuh tuan. Fada'u lana rabbaka, mintakanlah untuk kami daripada Tuhanmu, bukan Tuhan kita, Tuhanmu. Tengok, nak kata dia ni bukan beriman sangat pun. Mereka ni tanya dia diperlukan Nabi Musa. Tapi dia tetap tak percaya Allah. Fada'u lana rabbaka, mintakan untuk kami, mintalah kepada Tuhanmu untuk kami. Dia tak kata fada'u lana rabbana, mintalah kepada Tuhan kita, mintalah kepada Allah, mintalah kepada Tuhan kita ni makanan-makanan. Tak. Dia kata Rabbaka. Sama juga tuan-tuan cerita bila mana mereka tak nak masuk ke Palestin. Sebab dekat sana ada satu kaum penduduk asal. Dia panggil Arab Kanaan. Penduduk asal Palestin. Orang yang sangat gagah perkasa. Bila mana Bani Israel ni dah duduk kat sempadan ni. Sempadan Mesir dengan Palestin. Nak masuk dah. Mereka tahu ada orang yang berkuasa dekat sana. Mereka kata apa? Izhab anta wa rabbuka faqatila. Wahai Musa, engkau pergilah. Izhab anta, wahai Musa, engkau. Anta. Izhab anta, pergilah engkau, wa rabbuka, dan Tuhan engkau. Faqatila, pergilah bunuh dulu orang Kanaan tu. Inna hahuna qa'idun, kami nak stay sini dulu. Tuan tengok angkuh tak angkuh tuan-tuan? Nikmat dapat macam-macam ni. Firaun mati depan mata, makanan dapat, minuman dapat, sehat pun sehat dapat, kuat pun kuat dapat. Dah selamat daripada kekejaman dekat Mesir dulu, dah selamat tuan-tuan. Nak masuk Palestin dah ni. Tak nak masuk. Izhab anta wa rabbuka faqatila. Wahai Musa, engkau dengan Tuhan engkau pergi masuk ke dalam Palestin. Pergi bunuh dulu orang-orang tu. Dah selamat. Kami stay sini. Inna hahuna qa'idun. Kami stay. Kami duduk sini dulu. Dah selamat, dah okey baru kami masuk. Tengok tuan. Secara tak langsung mereka angkuh sombong. Dan nak tunjuk bahawa Bani Israel ni, orang Yahudi ni memang pengecut. Memang penakut tuan-tuan. Itu yang kita tengok dalam gambar-gambar hari ni. Tentera pun duk bagi bergelimpangan tuan-tuan kat jalan raya. Lawan dengan batu je kadang-kadang. Na'udzubillah tuan-tuan. Diorang ni penakut. Serius diorang penakut. Tak takut apa tuan-tuan. Saya dah 5 kali Alhamdulillah dapat menjakkan kaki ke Al-Aqsa. Alhamdulillah. Saya tak sempat masuk ke Gaza. Gaza saya tak dapat masuk walaupun saya 4 tahun di Mesir. Masa tu pintu Rafah, sempadan Mesir nak masuk ke Gaza tu tak dapat. Saya dapat masuk dekat sempadannya, dekat belah-belah Tabah dan sebagainya. Tapi tak dapat masuk ikut Rafah. Saya masuk Iraq, saya dapat masuk. Iran saya masuk. Dengan negara bergolak ni saya masuk. Alhamdulillah. Gaza saya dapat masuk. Tapi saya dapat masuk sempadan Mesir saya tak dapat. Saya dapat masuk melalui sempadan Jordan. Saya masuk ikut Jericho. Saya masuk ikut King Hussein Bridge. Saya masuk ikut Jerusalem. Tak dapat masuk ikut ikut Gaza ataupun Gaza. Tuan-tuan, memang diorang ni penakut. Diorang 24 jam akan pakai full armor tuan-tuan.
baju kalis peluru dengan senjata yang lengkap, dengan full mask, semua lengkap 24 jam tuan-tuan. Sedangkan orang Palestin duduk kuasa tu tak ada senjata apa pun. Nak kata penakutnya mereka. Mereka punya orang panggil yang penangkis-penangkis tu, yang macam FRU pakai tu. Mereka sentiasa dengan benda-benda tu. Senjata 24 jam, pakaian bulletproof 24 jam, kenderaan mereka semuanya berjeriji. Semua jenis tu, semua jenis penakut. Dia orang memang sangat penakut. Tengoklah dalam Al-Quran Allah sebut, ketika mana mereka nak masuk ke Palestin, mereka tahu ada orang Kanaan dekat sana. Dia kata, wahai Musa, kau masuklah dulu dengan Tuhan kau, kami nak stay sini. Dah selamat nanti baru kami masuk. Betul orang Israel tuan-tuan, mereka perlukan sokongan banyak negara. Kalau kita tengok balik penubuhan negara Israel dulu macam mana tuan-tuan, itu nantilah lain kali pula kita cerita betapa mereka ni sangat penakut, minta suaka politik, minta itu, minta ini, sampai ke kerajaan Osmaniyah. Mereka pernah minta tanah tuan-tuan, tapi ditolak bulat-bulat oleh Sultan Abdul Hamid pada masa itu. Mereka sangat lemah tuan-tuan. Mereka boleh jadi angkuh hari ini sebab mereka ramai supporter, terutamanya daripada Amerika Syarikat, terutamanya daripada Britain. Tuan-tuan, na'udzubillah min zalik. Mereka tak bersyukur tuan-tuan. Buktinya tak bersyukur, dah dapat manna salwa, dah dapat makanan yang berkhasiat. Mereka boleh dalam minta tu dengan angkuh, wahai Musa, fada'ulana rabbaka, wahai Musa, tolonglah minta. Bukan tolong, fada'ulana, wahai Musa, kami dah jemu dengan makanan ni, mohonkanlah kepada Tuhanmu. Dia guna perkataan Tuhanmu. Makanan-makanan apa-apa yang boleh ditumbuhkan, yang dikeluarkan daripada bumi, mimma tumitul ard, sama ada sayur-sayuran, wa kisaiha, timun-timun, wa fumiha, bawang putih, wa adasiha, kacang dal, kacang adas ataupun kacang dal, wa basaliha, ataupun bawang. Diminta apa tuan-tuan? Dapat manna salwa ni, dapat makanan burung, daging yang bagus. Kita biasa makan ayam tuan kan, kita jarang makan burung tuan. Kalau ada peluang makan burung, makan burung. Terutamanya orang yang susah nak mengandung, orang yang sakit, makan burung tuan. Ayam ni mungkin spesies burung, tapi kalau dapat makan burung yang terbang tu lagi bagus. Kalau di Amerika dia orang suka buat hunting itik yang terbang. Kan? Bagus sebenarnya. Tak tahulah, saya pernah ada baca kajian binatang yang boleh terbang ni, dia ada khasiat yang tertentu. Dan saya pernah belajar dulu zaman pondok dulu, bagi orang yang mungkin susah nak mengandung, orang panggil rahimnya senang jatuh, anak senang gugur, susah nak lekat, jadi kena banyak makan burung. Burung-burung yang boleh terbang. Betul orang kampung mereka menembak burung atau mereka menjaring burung kan, betul mereka kuat. Wallahu a'lam, boleh try lah. Mereka dapat as-salwa ni sejenis burung tuan. Kemudian mereka dapat al-manna, sejenis makanan, sama ada getah pokok ataupun sejenis ada yang kata macam embun, warna putih, salji, turun pada waktu pagi, boleh jadi makanan atau minuman. Ini semuanya khasiat, kualiti hebat ni. Tapi tengok orang yang tak bersyukur tuan, Bani Israel. Fada'ulana rabbaka yukhrij lana mimma tumitu wa Musa, tolong minta kepada Tuhan kau, kami nak sekarang ni sayur, kami nak timun, kami nak bawang putih, kami nak kacang dal, kami nak bawang merah, bawang besar. Tuan, ini benda-benda apa orang kata ni? Ini benda-benda cikai tuan, bahasa kita hari ni. Tuan-tuan, bawang, timun, kacang, sayur, ini benda-benda biasa tuan-tuan. Itu yang Nabi Musa kata, qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Nabi Musa kata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, kamu nak tukar benda yang high quality dengan yang low quality? Kalau kamu nak sangat bawang, kacang, apa semua sayur-sayur buah ni, yang macam kamu pernah makan dekat Mesir zaman Fir'aun dulu, kalau kamu nak, bitu Misra, kamu pergilah balik masuk ke Mesir. Fa innalakum ma sa'altum, kamu akan dapat apa yang kamu nak. Tuan, ini orang tak bersyukur. Betul, kita hari ni pun jangan jadi orang yang tak bersyukur macam Bani Israel. Kita dah dapat macam-macam tuan-tuan, tapi kita demand. Kita minta itu lagi kadang-kadang tuan-tuan. Allah beri kepada kita yang terbaik. Lepas tu kita meminta, memang kita minta. Tapi jangan desperate, malah mengarahkan Allah nak minta spesifik. Macam Bani Israel. Minta spesifik satu-satu. Tuan-tuan. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang apa yang kita suka, itu yang tak elok bagi kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan kadang-kadang benda yang kita tak suka, fa huwa khairul lakum. Itu yang lebih baik bagi kamu, kata Allah. Okay? So kita ringkaskan cerita tuan-tuan. Panjanglah cerita ni, mereka biadab nak minta benda-benda basic. Memang orang Mesir suka makan kacang dal, kacang pol, bawang ni dia makan macam apple tuan. Dia buang kulit, dia lap-lap kat baju, dia makan macam tu je. Memang saya pun boleh makan macam tu sebab
Negara Arab ni yang bestnya dia punya sayuran, tanah dia sangat bagus. Tanah mereka sangat subur dan berkhasiat. Tanah-tanah mereka ni. Berkat lah tu sebab dia bumi para nabi kan. Dia panggil Ardul Kinanah. Mesir ni Ardul Kinanah, bumi para nabi. Hebat dan disubur tanah ni. Memang buah dia best-best sebab tu. Tuan-tuan tengok anggur Mesir dan sampai kat Malaysia. Buah apa, dia panggil apa, Abu Surrah. Buah limau yang macam limau sangkis yang belakang ni terkeluar macam buasi tu kan. Kita panggil Abu Surrah. Surrah tu maksudnya pusat. Kan pusat kadang-kadang orang terkeluar daging tu kan. So ada buah limau yang terkeluar dekat buntut dia, terkeluar sikit daging tu. Tu orang mesti panggil Abu Surrah. Buah ni manis tuan-tuan. Dekat Palestin pun antara buah-buahnya best-best tuan-tuan. Sebab tu sayurnya bagus, buahnya bagus, pokok zaitun yang terbaik dalam dunia, minyak zaitun terbaik daripada Nablus, daripada Palestin. Memang sangat hebat tuan-tuan. Allah bagi nikmat dekat mereka ni. Tapi bila Allah bagi mana salwa tu lagi hebat daripada semua buah sayur yang mereka ada. Tapi mereka tak nak mana salwa tuan-tuan. Akhirnya sebab tu mana salwa habis macam tu je lah. Tak ada lah. Sekarang ni mana pergi mana salwa, wallahu a'lam. Itu yang ulama dan tokoh-tokoh dietetik mereka buat kajian. Mana pergi al-manna. Akhirnya orang Sudan claim, mereka mendakwa ada sejenis pokok akasia tadi yang mereka toreh keluar getah, dan getah tu memang tinggi khasiat dari sudut prebiotik untuk antibody manusia sebagainya. Tuan-tuan boleh buat research lah. Saya boleh cadangkan kalau tuan-tuan nak buat research pasal manna ni, tuan-tuan boleh search kat Google manna tayyibat. MANNA-TAYEBAT. Tuan-tuan boleh check lah yang tu. Pengasas ni Dr. Salihin. Saya pernah sekali dengan dia orang, dengan Profesor Aminah ni, geng-geng doktor-doktor prof semua ni, mereka buat kajian tentang manna. Tuan-tuan, mereka tak nak manna, mereka tak bersyukur. Mereka tak nak salwa, mereka tak bersyukur. Mereka nak kacang, bawang, buah, benda-benda yang basic-basic sahaja. Memang benda tu ada khasiat juga, tapi low quality tuan-tuan. Muslimin dan muslimat sekalian, yang keempat. Dia ada banyak lagi sebenarnya tabiat yang mungkin kita akan cerita nantilah, sambungannya kita akan cerita, ada banyak tabiat. Kita cerita 4 je malam ni. Yang terakhir sekali, tabiat Bani Israel ataupun tabiat Yahudi ni adalah mereka membunuh para nabi yang diutuskan kepada mereka. Tengok nabi dia orang bunuh tuan, jangan lagi manusia. Nabi utusan Allah ni. Kalau mereka konon-konon tu percaya kepada Son of God, percayalah kepada Tuhan, percaya kepada Mesias, Sang Penyelamat, mereka pernah nak bunuh Nabi Isa tuan. Konon-konon sekarang ni menanti the Mesias. Kan? Konon-kononnya Mesias dia orang tu siapa? Wallahu a'lam. Tu yang dekat Netflix pun ada cerita the Mesias tu. Sang Penyelamat tu. Tuan-tuan, sedangkan Nabi Isa ni dia orang pernah nak bunuh tuan. Yang kan Nabi Isa lah, Nabi-Nabi yang terdahulu sebelum tu mereka bunuh tuan-tuan. Ini yang berlaku kepada Yahudi. Ini yang berlaku kepada Bani Israel. Mereka membunuh para Nabi. Setakat membunuh orang Gaza, membunuh orang Palestin, membunuh nak pergi tembak orang kat dalam Masjid Al-Aqsa tuan-tuan. Ketika di Masjid Al-Aqsa, anytime memang kalau hari Jumaat, hari perimpunan, hari-hari orang Islam berkumpul ramai, memang tentera lagi ramai lah. Kalau hari biasa nak masuk pintu Al-Aqsa, ada lebih kurang 10 orang yang jaga satu pintu. Pintu luar masjid, orang tentera Zionis yang akan jaga. Pintu dalam masjid, polis Al-Aqsa akan jaga. Polis Palestin akan jaga. Diorang ni bersembang macam biasa je bersembang. Malah diorang ni kenal. Bila kita lalu depan dia tu, dia tahu dah kita dari Malaysia, kita dari mana. Diorang punya intelligence sangat hebat lah tuan-tuan. Nak bagi tahunya, kalau hari biasa, setiap pintu ni bukan ada 10 orang macam tu. Tapi kalau hari-hari yang ramai orang, contoh hari Jumaat atau bulan Ramadan, mereka akan berbatalion lah yang akan jaga keliling masjid ni. Sebab tu mereka akan cari pasal tu anytime. Saya pernah setakat kena tembak dengan gas pembedil mata tu dah biasa tuan-tuan. Selalu pantang sikit mereka tembak, tuan-tuan. Ini yang berlaku kepada betapa penakutnya orang-orang tentera Zionis ni. Setakat orang kita ni nak bunuh anytime tuan, sebab para nabi yang diutuskan kepada mereka pun mereka bunuh. Dalam surah Al-Baqarah disebut dalam ayat yang ke-61, sambungan kepada ayat yang tadi yang kita baca pasal mereka tak bersyukur, minta makanan yang low quality, sedangkan Allah dah bagi mereka makanan yang penuh quality. Mereka tak nak makanan yang berkualiti, mereka nak makanan biasa je. Orang tak bersyukur macam itulah. Penghujung ayat 61 Allah sebut wadribat alaihimuz zillatu wal maskanah wa ba'u bighadabin minallah zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Disebabkan mereka ni tak bersyukur, mereka ni engkar, mereka ni sentiasa mengundang murka Allah, maka mereka ditimpakan kehinaan dan kemiskinan. Tuan-tuan buka sejarah Yahudi tuan-tuan, dekat Eropah sana mereka dah jadi pelarian tuan-tuan. Mereka tu sentiasa dibuang
Ini bukannya cerita antisemitik, bukannya cerita antisemitism, Holocaust. Ini bukan cerita tu tuan-tuan. Mereka pergi mana-mana, orang tak suka Yahudi ni. Orang memang tak suka. Mereka ni memang orang buangan. Sebab tu nak minta Argentina, nak tanah dekat Argentina, nak tanah dekat Uganda, nak tanah dekat Ethiopia, nak tanah macam dekat Eritrea, macam-macam tanah dia orang nak. Tapi senang-senang tengok British yang bagi dekat dia orang, dekat Palestin ni. Jahat tuan-tuan, jahat. Mereka ni hina. Lepas tu Allah kata, zillatu wal maskanah wadribat alaihimu zillah wal maskanah. Mereka ditimpa kehinaan dan kemiskinan. Memang betul. Kita tengok gambar yang lama-lama orang forward hari ni tuan-tuan. Mereka datang dengan kapal, dengan ucapan camping. Teruk tuan-tuan, teruk. Tapi hari ni dia orang kaya lah. Sebab daya intelektual mereka ada, mereka gunakan daya intelek itu. Dan mereka monopoli satu dunia hari ni. Dengan bantuan kuasa besar Amerika dan juga British. Itu yang berlaku kepada mereka. Sedangkan mereka itu hina dan miskin sebenarnya. Serta mereka itu dalam keadaan sentiasa waba'u bi ghadabin minallah, mereka sentiasa mendapat kemurkaan Allah. Ini orang Yahudi ni. Sebab apa? Sebab mereka bunuh para nabi. Kenapa? Sebab zalika ma'nahum yakfuruna bi ayatillah. Pertama, mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Talmud mereka, Taurat mereka tolak, mereka buat, mereka ubah Taurat jadi Talmud. Itu nanti satu masa kita akan cerita pasal Talmud tu detail apa dia. Mereka ubah ayat-ayat keterangan Allah. Kemudian lagi, kenapa Allah murka kepada mereka? Mereka diberikan kehinaan. Sebab apa? وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. Sebab mereka membunuh para nabi mereka. Nabi Zakaria kena bunuh. Nabi Yahya kena bunuh. Tuan. Nabi Isa pun mereka nak kena bunuh. Nabi Isa pun mereka nak bunuh. Akhirnya Allah angkat Nabi Isa Allah angkat. Allah gantikan dengan seorang yang berupa Nabi Isa. Akhirnya mereka bunuh dan mereka salib. Tuan-tuan. Nabi-Nabi mereka nak bunuh, setakat nak bunuh orang Gaza, nak bunuh orang Jerusalem, nak bunuh kat Masjid Al-Aqsa ni apalah sangat tuan. Na'udzubillah. Dah hari ni mereka dah bunuh kita punya mindset, ideologi kita. Mereka terapkan budaya, mereka terapkan hiburan, mereka terapkan apa segala sistem ekonomi hari ni. Mereka terapkan benda-benda yang melalaikan kita. Mereka memang bunuh kita. Apalah sangat nak bunuh manusia tuan. Nabi-Nabi pun, Rasul-Rasul pun mereka bunuh. Dan maka sebab itu Allah sebut zalika bima asaw wa kanu ya'tadun, dan demikian itu terjadi disebabkan mereka menderhaka dan mereka sentiasa sentiasa melampaui batas. Mereka bukan orang yang patuh tuan-tuan, mereka sentiasa melampau. Bagilah undang-undang apa pun, Oslo ke, bagilah apa lagi, Allahumma salli ala Muhammad, apa nama Allah lupa, saya baru je cerita hari tu. Bagilah apa-apa undang, perjanjian-perjanjian ke, mereka akan lawan, mereka akan melampau undang-undang. Mereka akan melangkaui undang-undang. Sebab tu mereka tak boleh dakwa hari ni. Boleh bunuh orang tanpa sebab civilian boleh bunuh depan mata macam tu je, tanpa perang boleh bunuh macam tu kan. Pernah Israel kena dakwa? Tak pernah. Sebab mereka mereka golongan yang melampaui batas. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan, mungkin malam ni kita berhenti dekat sini dulu. 4 tabiat orang Yahudi yang diceritakan dalam Quran. Ada banyak lagi. Ada lebih kurang dalam ada 4-5 lagi tabiat-tabiat. InsyaAllah ada rezeki kita akan jumpa lagi dalam kuliah yang akan datang. Terima kasih bagi tuan-tuan yang sudi bersama-sama dengan saya pada malam ni. Kalau tuan-tuan boleh sudi sharekan, tekan button share dekat bawah ni dan tolong forward lah dekat grup WhatsApp, dalam grup-grup Facebook kita. Siapa yang tolong buat nota tadi, terima kasih banyak. Nanti tolong forward, nanti saya akan tolong forwardkan dekat saya punya Facebook sendiri. Tuan-tuan boleh tengok follow up atau apa-apa pendedahan pasal Yahudi ni. Tuan-tuan boleh tengok juga Facebook saya, Syarizan Daud Turabi. Nanti kita bawa update lah apa yang berlaku di sana dan juga apa sebenarnya yang berlaku tentang sejarah dan juga kisah-kisah mereka ni, insya-Allah. Tuan-tuan, kita berhenti 4 tabiat Yahudi menurut Al-Quran. Kita akan sambung lagi insya-Allah dalam kuliah yang akan datang. Minta maaf salah silap. Terima kasih kepada pihak pengurusan Masjid Kota Damansara. Dan terima kasih kepada tuan-tuan, dan jangan lupa untuk terus menyumbang. Kita mungkin tak akan bertemu dengan Nabi Isa ketika kita Islam berada dalam kemenangan untuk mengatasi semua puak kufar termasuklah Yahudi dan juga Nasrani. Kita mungkin tak akan berada pada zaman Nabi Isa itu, tetapi kitalah yang akan mengisi kemenangan sekarang dengan kita membantu mereka, saudara kita di sana. Hantarkan bantuan kita dan doa kita menerusi wang ringgit dan juga doa kita ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk sekalian, itu sahaja untuk malam ni. Minta maaf salah silap. Ada rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma azilla syirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'din. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin al-mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan wa fi kulli zaman ya arhamar rahimin.
Allahumma zalzil aqdamahum, Allahumma zalzil aqdamal yahud, Allahumma zalzil aqdaman nasara, Allahumma zalzil aqdamahum wa sadid alaihim kalban min kilabika ya qahhar ya jabbar ya muntakim ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Allah, kau hancurkanlah Yahudi dan juga Nasrani dan sesiapa sahaja yang bersama dengan mereka ya Allah. Allah, kau hancurkanlah mereka, marilah mereka kucak-kacik Allah, dan berikanlah kemenangan kepada tentera-tentera Islam, berikanlah kemenangan kepada orang muslimin ya arhamar rahimin. Berikanlah kesatuan hati kepada kami ya Allah, apa saja ideologi politik kami, apa saja bangsa kami ya Allah, tapi demi nama Islam ya Allah, berilah kami kekuatan untuk menyokong dan membantu saudara kami di Palestin, juga saudara-saudara kami di negara-negara Islam yang lain yang sedang bergolak ya arhamar rahimin. Ya Allah, hancurkanlah Yahudi sebagaimana Kau telah hancurkan mereka satu zaman dulu. Ya Allah, hancurkanlah mereka pada kali ini ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbalallahu minna wa minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.